يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله العظيم. Bahawasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi serta orang-orang yang musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat. Kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah, dan di antaranya termasuklah matahari dan bulan dan bintang-bintang dan gunung ganang dan pokok-pokok kayu dan binatang-binatang serta sebahagian besar dari manusia, dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab disebabkan kekufurannya dan maksiatnya. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya. Inilah dua golongan, mukmin dan kafir, yang berbantah-bantah tentang Tuhan mereka. Yang berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. Maka orang-orang yang kafir akan dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air panas yang menggelegak, yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit badan mereka. Dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa mereka tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu. Disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya, serta dikatakan, rasakanlah kamu azab seksa yang membakar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam syurga, yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari situ, dan pakaian mereka di situ dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada mengucapkan kata-kata yang baik, serta diberi petunjuk ke jalan Allah yang amat terpuji. Masih lagi dalam penafsiran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 pada juzuk yang ke-17. Bermula ayat yang ke-17 sehinggalah ayat yang ke-24. Ayat-ayat yang kita bacakan ini ialah penjelasan Allah terhadap kesudahan setiap manusia, kesudahan setiap agama, kesudahan setiap anutan, kalangan yang beriman dan kalangan yang kufur. Dan Allah Ta'ala menyebut ayat yang kita bacakan ini 6 golongan manusia. 5 golongan daripada syaitan
satu golongan daripada Ar-Rahman, satu golongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni golongan yang mentaati Allah. Kemudian Allah Taala menceritakan tentang hakikat kejadian langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, ganang dan seluruh binatang, bahkan manusia, untuk tunduk, patuh, sujud, akur kepada ketentuan Allah dan kepada perintahnya. Allah Ta'ala juga menjelaskan bahawa kemuliaan itu milik Allah. Dan siapa yang dihina oleh Allah, tidak akan ada yang mampu memuliakannya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana balasan dan kesudahan orang kafir dan juga orang beriman. Bagaimana bentuk azab yang dikenakan kepada orang kafir. Daripada pelbagai azab yang dikenakan kepada mereka, yang berupa api neraka, yang mengelilingi tubuh badan mereka dan pakaian mereka, serta anggota mereka, yang menjadikan mereka terseksa dan terhina, sehingga mereka berusaha untuk keluar dalam keadaan dirantai kaki dan tangannya, namun mereka gagal untuk keluar, bahkan ditambahkan azab. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bahawa hakikat orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, merekalah penghuni syurga yang sebenar, yang akan kekal di dalamnya dan diberi segala perhiasan, diberi segala kecantikan, nikmat yang berupa hiasan di badan, di tubuh badan dan pakaian mereka, dan diucapkan kepada mereka kata-kata yang baik, didengarkan kepada mereka kata-kata yang menghiburkan, dan mereka sentiasa berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kandungan ayat yang kita bacakan secara umum. Kalau kita perhatikan ayat yang kita bacakan pada malam ini dengan ayat yang sebelum ini kita baca, itu ayat yang ke-16 yang kita baca sebelum ini, bila Allah Ta'ala menyatakan wa anna Allah yahdi man yurid, sesungguhnya Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Maka irtibat, hubung kait ayat yang kita bacakan ini ayat 17 dengan ayat sebelum ini, dia ada irtibat atau hubungan am ataupun umum dan hubungan khusus. Adapun hubungan umum, bila mana Allah menyebut keadaan dalam ayat yang sebelum ini kita baca semalam, keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang munafik, keadaan orang-orang beriman. Maka pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, Allah Ta'ala menjelaskan Allah akan menghukum antara mereka pada hari akhirat kelak. Siapa yang benar? Itu dipanggil irtibat am, hubung kait ayat ini dengan ayat sebelum ini. Dan hubungan secara khas, selepas Allah Ta'ala menyebut bahawa Allah beri petunjuk pada siapa dikehendaki, maka Allah pun beritahu siapa yang dapat petunjuk dan siapa tak dapat petunjuk. Dan ayat ke-16 kita baca semalam, Allah Ta'ala kata wa anna Allah yahdi man yurid, sesungguhnya Allah akan beri hidayah pada siapa dikehendaki. Maka Allah menyebut di sini kelompok orang yang Allah tak beri hidayah, 5 kelompok. Dan kelompok orang yang Allah beri hidayah, 1 kelompok. Maka Allah memulakan firman-Nya dengan berkata, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Dimulakan kelompok pertama, ini kelompok yang mendapat hidayah, kelompok yang mulia, kelompok yang terpuji, yang terdiri di kalangan orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kelompok yang disesatkan. Ini 5 kelompok sesudah itu. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Kata hadu yang Yahudi. Wassabi'in, dan golongan sabi'in. Apa itu sabi'in? Setengah ulama tafsir menyatakan sabi'in ialah satu kelompok daripada Yahudi dan Nasara. Mereka ni orang Yahudi, orang Kristian, tapi dia bermazhab ataupun dia ada beberapa perbezaan dengan Yahudi dan Kristian lain. Dan setengah mengatakan perkataan as-saibin ialah golongan yang menyembah malaikat. Tapi mereka membaca kitab Zabur. Mereka ni kelompok Yahudi tapi sembah malaikat. Mereka menyembah malaikat. Ini nama saibin. Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang beriman dan orang Yahudi dan saibin, yang penyembah malaikat, wan nasara, dan golongan Kristian. Kelompok yang keempat yang Allah sebut, golongan Kristian. Wal majus, dan penyembah-penyembah api. Perkataan majus, kita maklum mereka ni menyembah api.
Bahkan orang-orang Majusi ini ataupun Majusi bukan sekadar mereka menyembah api, mereka juga menyembah matahari, menyembah bulan, dan mereka beriktikad bahawa ada dua Tuhan. Satu mereka namakan Tuhan baik, satu mereka namakan Tuhan jahat. Tuhan baik itu mereka menterjemahkannya sebagai cahaya. Kerana itu dihidupkan api untuk sentiasa terang benderang. Manakala Tuhan jahat itu diumpamakan kegelapan. Sebab itu setiap penganut Majusi mesti menghidupkan api di rumah dia supaya sentiasa terang. Maka idea pelita, tanglong, idea ini daripada Majusi. Kononnya bila dalam kegelapan, maka Tuhan jahat pun datang. Sampai mereka tidur pun mereka masih menghidupkan api. Sedangkan dalam Islam, bila mana kita tidur, maka kita sunat memadamkan api. Ya, kita gunakan api untuk, ataupun pelita, untuk menerangkan tempat suasana. Tapi bila kita tidur, sunat kita padamkan. Kenapa? Bahaya dan mudarat. Tapi bagi penganut Majusi ini, bukan kita lihat, kan sekadar Majusi, dia juga diikuti oleh Buddha, Hindu dan sebagainya. Mereka sengaja membiarkan bara api itu terus nyala di rumah-rumah mereka. Ini kerana akidah yang datang ataupun akidah yang menyebut Tuhan cahaya dan juga Tuhan kegelapan. Macam akidah Depa Wali, iaitu Tuhan cahaya yang menang. Depa Wali disebut sebagai hari cahaya. Maka dia pun cahayakan, dilikurkan. Lalu kita pun terpengaruh dengan likur. Selikur, 2 likur, 3 likur, 7 likur. Untuk malam di mana dihidupkan pelita, diterangkan dalam pengaruh tadi. Jadi pastikan malam hari terang berlaku. Masjid ni gelap. Sepatutnya kita malam-malam akhir Ramadan, masjid lah cerah. Tak, ni rumah cerah belaka, masjid gelap. Tak ada orang pergi. Maka ini pengaruh. Bukan kita kata haram atau tak, kita sebut secara sejarah. Bagaimana pemilikan cahaya ini berlaku. Ataupun api ini. Macam mana ia wujud. Maka ini kesan daripada pengaruh disebut Majus. Setengah ulama kata Majusi ni, dia asal macam Kristian dan Yahudi, asal agama betul. Ada Nabi, ada kitab. Lalu berlaku penyelewengan, maka jadi penyembah api. Sebab itu orang Majusi dalam Islam, mereka diperlakukan seperti ahli kitab, diterima jizyah. Dia perlakukan sebagaimana Majusi Hajar. Satu tempat namanya Hajar. Di mana Rasulullah SAW menyuruh supaya orang Islam bermuamalah dengan mereka seperti muamalah ahli kitab. Iaitu diberikan tawaran Islam ataupun jizyah. Kalau mereka tak nak masuk Islam, mereka boleh duduk bawah negara Islam dengan aman dengan membayar jizyah. Satu bentuk cukai kepala mereka. Tapi kita kena faham kaedah jizyah sebenar supaya perkataan ini tidak dimanipulasikan seolah Islam mengenakan kezaliman kepada orang bukan Islam dengan mengenakan cukai atas kepala mereka. Kerana kita sedia maklum, orang Islam pun dia ada cukainya sendiri yang disebut zakat. Atas kepala pun ada, atas harta pun ada. Atas kepala zakat fitrah. Setiap kepala, kanak-kanak ke perempuan. Sedangkan jizyah hanya cukai kepada lelaki sahaja, tidak melibatkan perempuan. Dan lelaki yang boleh bekerja sahaja, tidak melibatkan orang tua dan orang yang tidak mampu bekerja. Dan jizyah ini pula berbeza kaya dan miskin. Kaya lain, miskin lain, berbeza. Artinya ini suatu keadilan yang orang hanya gunakan perkataan jizyah secara umum untuk tunjukkan kezaliman. Mereka tidak lihat pada detailnya. Sebagaimana juga undang-undang potong tangan bagi pencuri. Orang cuma nampak, oh kerjanya potong tangan. Dia tak nampak dari seluruh bagaimana pelaksanaan. Proses pelaksanaan. Bukan satu proses yang mudah. Penyaksian dan sebagainya. Bukan kita dapati, bila orang tak nak ikut undang-undang Islam, mereka bertindak lebih kejam. Bila dapati orang tu mencuri, mereka pakat pukul ramai-ramai, ikat dengan motor, bakar motor-motor sekali. Ini sahabat-sahabat kita duduk di tempat tertentu. Yang mereka sebut maling-maling pencuri. Bila seorang dituduh pencuri, ambil, ikat dekat motor, kalau bawa motor lah, bakar motor-motor sekali. Apakah itu lebih bertamadun? Bila kita potong tangan, oh ini aguing ketamadunan dan sebagainya. Tapi hukum masa atau hukum orang awam jauh lebih kejam daripada hukum Islam. Tengoklah kalau kita lah, suspek seorang tu pencuri, satu kampung belasah pencuri. Apakah itu hukum adil? Walau belum dibicarakan di mahkamah.
belum sabit jatuh kesalahan, belum mengambil kira kaum keluarganya, belum kira fitnah yang mungkin berlaku. Orang mungkin je fitnah dia mencuri, walau dia tak mencuri. Akhirnya sekampung keluar pukul dia. Kita dapati bila orang tidak mau kembali pada hukum Islam, mereka kembali kepada hukum yang jauh lebih jahiliah. Jauh lebih teruk. Itu yang kita lihat. Ni orang yang saya baca surat khabar seorang dituduh curi telefon bimbit Bangladesh. Dituduh. Maka orang ni pun belasah Bangladesh sampai mati. Cuma dituduh. Belum masuk mahkamah, belum dibuktikan apakah harga handphone tu kalau betul senilai nyawanya. Tapi begitu hukum orang awam. Maka itu jauh lebih kejam. Dan itu yang akan berlaku dalam masyarakat. Kembali pada cerita tentang Majus. Setengah kata Majus, ialah asalnya agama yang benar. Mereka ada kitab, mereka ada rasul. Lalu berlaku penyelewengan sebagaimana Kristian, sebagaimana Yahudi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut golongan yang keenam. Walladzina asyraku, dan orang yang menyekutukan Allah, yakni penyembah berhala. Asnam dan authan. Wa imma berhala daripada batu, wa imma berhala daripada kayu. Apa kata Allah? Allah sebut 6 kelompok ini. Kita baca 6. Orang beriman, Yahudi, penyembah malaikat, Kristian, penyembah api, penyembah berhala. Dan 6 kelompok yang Allah sebut. Kemudian kata Allah, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan putuskan siapa yang benar. Allah yang akan putuskan. Yang ini semua dakwa-dakwi aku benar. Walaupun akal yang Allah berikan cukup untuk mengetahui siapa benar. Tapi kerana ketaksuban yang buta menjadikan mereka terus menggunakan kuasa, menggunakan ego untuk berkata mereka benar. Walau akal yang betul, akal yang sihat, mampu menentukan benar atau salah. Kalau kita satu dunia sepakat, 1+1=2, sepakat. Kita nak terjemah bahasa tu pada India ke, Tamil ke, Arab ke, saya sebut 1+1, kita kata 2. Kita kata wahid, zaid wahid, kita kata isnain. 1+1=2. Bahasa apa pun kita guna, 1+1=2. Bahasa apa pun kita guna. Dan kita bersepakat gunakan akal. Sebagaimana kita sepakat untuk mengatakan lampu merah tu berhenti. Lampu hijau tu berjalan. Apakah ada khilaf? Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Kalau orang cuba khilaf, kita bodoh dia ni. Merah tu berhenti. Hijau tu jalan. Kalau hal itu boleh manusia sepakat, tiba-tiba hal ketuhanan manusia tak nak sepakat. Untuk mengatakan Allah itu satu. Allah itu yang menciptakan, bukan diciptakan. Allah memberi makan, bukan diberi makan. Maka tiba-tiba manusia boleh nampak berhala tu Tuhan, boleh tengok ada fulang bin fulang tu Tuhan, orang tu Tuhan, batu tu Tuhan, yang ada pula kata tak percaya Tuhan. Khilaf ini datang sebab apa? Ego, jahil, tak nak belajar, tak nak tahu. Dan kerana terhasut atau hasad dengki. Orang kalau hasad, kita cakap apa pun dia kata tak betul. Contoh kalau pernah bercakap dengan hasad dengan kita. Kita cakap apa tak betul. Dia hasad kat kita. Maka Allah menyebut Yahudi hasad. Manakala Kristian sesat, tak nak belajar. Manakala penyembah berhala pula telah dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Demikian juga penyembah matahari dan sebagainya. Maka kata Allah, Allah yang akan menghukum mereka pada hari kiamat kelak. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah itu mengetahui akan tiap sesuatu. Yani Allah Ta'ala mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kata Allah, alam tara annallah, tidakkah kau melihat? Sesungguhnya Allah itu yasjudu lahu, sujud kepadanya, man fis samawat, siapa sahaja yang berada di langit, yakni malaikat. Makhluk yang bernama malaikat yang Allah ciptakan, yang Allah tempatkannya di langit, menyembah Allah Ta'ala. Wa man fil ard, dan siapa sahaja yang berada di muka bumi ini, yakun dan taat pada Allah di kalangan manusia dan jin. Wasyams, dan matahari. Wal qamar, dan bulan. Wan nujum, dan bintang-bintang. Wal jibal, dan gunung ganang bukit bukau. Wasyajar, dan tumbuh-tumbuhan. Syajar asalnya pokok, maksudnya tumbuh-tumbuhan. Wadawa, dan segala binatang yang melata. Wa kathirun minan nas, dan kebanyakan manusia.
Allah menyebut kebanyakan manusia. Macam kita dah sebut semalam. Di antara tanda kemenangan Islam dan di antara tanda kebenaran Islam, umat Islam akan terus bertambah. Terus jadi banyak. Semenjak Nabi SAW menyempurnakan Islam ini dengan kurnia Allah Ta'ala dan disebarkan oleh para sahabat, disebarkan oleh umat Islam terdahulu, maka jumlah umat Islam terus bertambah. Biarpun berlaku Perang Dunia Pertama yang tidak menyebelahi Islam, Perang Dunia Kedua yang menunjukkan dominannya orang kafir. Dalam Perang Dunia Pertama masih ada penglibatan orang Islam, Kerajaan Uthmaniyah. Pada Perang Dunia Kedua ialah dominan orang kafir. Memang kafir lawan kafir, orang Islam tenggelam dalam persaingan. Tenggelam dalam persaingan bahkan menjadi tali baru orang kafir. Dipergunakan oleh orang kafir dan menyokong orang kafir. Perang Dunia Kedua, kita Malaysia, kita sokong Inggeris. Lalu kita lawan Jepun. Atau sebagainya, sokong Jepun. Lalu lawan Inggeris. Kita tak ada lagi, kita katakan, kuasa Islam sebenar. Berbanding Perang Dunia Pertama, Kerajaan Uthmaniyah berperang. Perang Dunia Kedua tak ada kekuatan tentera Islam atau negara Islam. Semuanya menumpang. Waimah menyokong blok Amerika, British, atau menyokong blok Jerman. Jerman, Itali, apa nama ni, kita katakan Jepun, atau menyokong satu blok lagi. Maka kuasa umat Islam tenggelam dalam Perang Dunia Kedua. Namun umat Islam tetap bertambah. Sehingga mereka meneka-neka tentang bilakah Perang Dunia Ketiga yang disebut sebagai peperangan Armageddon ataupun Hormageddon. Peperangan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau ini istilah ahli kitab, Armageddon. Dalam Islam ada satu istilah dia. Peperangan yang akan berlaku. Yang membabitkan agama. Bukan membabitkan negara. Perang, kalau dia membabitkan negara, dia tak besar. Bila membabitkan agama, dia besar. Sebab orang agama ni berada di semua tempat. Kalau negara macam Ukraine yang Rusia, walaupun penganalisis perang menyatakan akan berlaku Perang Dunia Ketiga, tak berlaku. Dah hampir kita katakan dekat berapa ratus hari dah. 300-400 hari dah. Dia berlaku perang tadi. Tidak berlaku macam dijangka oleh mana-mana penganalisis perang. Sebab ia perang antara dua negara. Ia bukan perang ideologi. Ia perang negara. Kalau perang negara biasanya tak akan merebak. Tapi kalau perang agama ni merebak. Dan perang terakhirlah perang agama yang akan berlaku. Jadi bila kita lihat, suasana perang yang berlaku tidak mengurangkan umat Islam. Umat Islam bertambah sampai hari ni. Kita dah sebut semalam. Tambah. Sampai 2050 kalau lah panjang umur dunia ni, umat Islam bertambah. Sebab itu Allah sebut wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia tunduk sujud pada Allah. Wa katsirun haqqan 'alal azab, tapi banyak juga di kalangan mereka ini berhak mendapat azab Allah. Wa may yuhinillah, dan siapa yang Allah hina dia dengan kekufuran. Maksud hina di sini, hina dengan tidak beri hidayah. Seorang tidak terhina sebab tak ada duit. Seorang tidak terhina dengan sebenar sebab tak ada jawatan. Seorang tidak terhina sebenar sebab dia tak ada jodoh. Sebab dia tak ada anak. Sebab dia tak ada keluarga. Sebab dia tak ada saudara. Sebab dia tak ada benda tu, benda-benda tu. Dia tak akan terhina dengan sebenar. Tapi seorang bila tak ada, tidak mendapat hidayah, inilah penghinaan sebenar dunia dan akhirat. Sebab itu Allah sebut, wa may yuhinillah. Siapa yang Allah hina dia, hina dengan apa? Dengan kekufurannya. Fama lahu min mukrim. Tak ada orang pun yang boleh muliakan dan selamatkan dia. Tidak diterima syafaat. Tidak diterima kebaikan dia buat. Mana orang-orang kafir ni, walau dia buat baik, tak diterima kebaikan. Walau dikenal orang baik, tidak diterima syafaat. Walau dia anak Nabi dan Rasul, tidak diterima syafaat. Namanya kafir. Sebenarnya hadis yang sahih, ketika mana Nabi Allah Ibrahim mencari ayahnya hari kiamat kelak. Maka Allah menukar ayah Ibrahim menjadi babi. So, tidak dikenali untuk menunjukkan dia tak boleh diberi syafaat. Tidak mendapat syafaat. Maka ini secara jelas untuk menunjukkan bahawa penghinaan sebenar bukan kita tak ada duit. Tuan-tuan, kita tak ada duit, boleh lagi makan free. Kita kalau tak ada keluarga, last kali kita tengok orang ada keluarga dengan tak ada keluarga sama. Kan bila tua kan seorang juga dia. Yang ni ada keluarga ni, anak 10.
Tapi masuk umur tua 60, 10 tak ada. Jadi akhirnya sama dengan orang yang asal memang tak ada keluarga. Yang ni ada suami misalnya. Yang ni tak ada suami. Last kali sama-sama jadi janda, tak ada suami. Akhirnya sama, kita akan pergi pada level sama. Kalau satu ketika kepelbagaian nikmat tadi seperti membezakan kita, nanti akan sampai waktu sama. Kalau saya katakan beza orang yang anak dia cemerlang dengan anak tak cemerlang. Last kali sama-sama kerja. Tak ada lagi bezakan dia. Walaupun dia cerdik macam akhir, kerja sama kerja. Yang ni kerja sini, yang ni pun kerja sini. Masing-masing dapat duit juga. Tak ada yang membezakannya. Yang kita cerita yang ni Ustaz, anak dia ramai. Last kali kita tengok dia sebatang kara. Seorang-seorang, tak ada tu. Walau kalau cerita dia ada suami, dia pernah ada suami, dia pernah ada anak-anak, ni semua hilang. Dia sama dengan orang yang tak pernah ada suami juga. Kerana nikmat dunia sampai masa kita sama. Kalau tak sama, pasti akan sama waktu kita mana dia letakkan dalam kubur. Last kali kita sama, semua orang dia letak dalam kubur seorang diri. Walaupun dia ada anak ramai, dalam kubur seorang diri. Walau harta banyak, seorang dalam kubur, seorang diri tanpa harta. Walau dia followers ramai, dalam kubur, seorang diri tanpa followers. Bukankah kita sama? Semuanya fakir akhirnya. Fakir yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kamu semua fakir kepada Allah. Dan Allah tu maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya lagi maha terpuji. Maka penghinaan di sini ialah bila orang tak dapat hidayah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dapat hidayah, itulah kekayaan sebenar. Kita tak cemburu lah orang kafir kaya banyak mana pun kalau kita dapat hidayah. Kita tak rasa apa pun. Bila ada orang kafir ni ada private jet, ada private rocket lah, apa benda dia ada, biarlah. Kita ada iman. Yang tak mungkin kita rasa ia lebih murah daripada nikmat yang dia dapat. Mahal nikmat ini. Allah lahirkan kita dalam keluarga Muslim. Allah kekalkan Islam kita sampai kita menemuinya. Maka ini dia namanya ikram, kemuliaan. Manakala kekufuran ini disebut ihanah, penghinaan. Kemudian kata Allah, Inna Allah yaf'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang ia kehendaki. Ini masyiatullah, kehendak Allah. Sebab itu orang beriman sentiasa mengendah diri pada Allah. Kerana mereka mengetahui semuanya dengan masyiah. Apa dia kehendak Allah. Dalam satu kisah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertemu dengan seorang lelaki. Lalu Ali berkata pada dia, Ya Abdullah, khalaqallahu kama yasha'au kama syi'ta. Apakah Allah menciptakan kamu mengikut apa yang Allah kehendaki ataupun apa yang kamu kehendaki? Maka jawab orang ni, ya macam Allah nak lah. Tuan-tuan, kita ni diciptakan macam kita nak ke macam Allah nak? Tuan-tuan kena nak jadi lelaki. Kita tak pernah sebut kita nak jadi lelaki. Tapi Allah yang berkehendak kita jadi lelaki. Kita pernah nak ke jadi perempuan? Tak ada seorang pun kalangan kita yang dia minta, Ya Allah jadikan aku perempuan. Tak ada. Itulah kehendak Allah jadikan kita perempuan. Kemudian tanya Ali lagi. Fayumriduka idha sya'a au idha syi'ta. Allahkah yang mendatangkan sakit pada kamu ataupun engkau yang mendatangkannya? Allahkah yang berkehendak kamu sakit atau engkau yang berkehendak sakit? Ikut kita tuan-tuan nak sihat. Siapa nak sakit? Tanya siapa nak sakit. Tapi Allah menghendaki kita sakit. Akhirnya walaupun kita doktor, sakit juga. Tak kira kita siapa. Walau kita pawang diraja, sakit juga. Walau kita orang yang jaga diet, sakit juga. Walau kita yang hidup gaya hidup sihat, sakit juga. Ikut kita, kita tak nak sakit. Tapi Allah yang hendaki kita sakit. Akhirnya kita tak jumpa manusia yang tak sakit. Ada je sakit dia. Carilah manusia yang tak ada penyakit, dia ada sakit. Kemudian kata Ali lagi. Allah yang menyembuhkan engkau bila ia kehendaki ataupun bila engkau kehendaki. Kita nak sembuh, bukan kehendak kita. Siapa yang kehendaki? Allah. Maka jawab lelaki ini bahkan bila Allah kehendaki. Lalu kata Sayyidina Ali lagi, fayadkhiluka haitsu syi'ta aw haitsu sya'a. Lalu Allah memasukkan kamu, tempatkan kamu mengikut apa yang dikehendaki ataupun apa yang kau kehendaki. Maka jawab lelaki ini mengikut apa yang Allah kehendaki. Lalu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kamu jawab selain itu, nasihat aku,
akan la darabtu alladhi fihi aynaka bisayf. Aku akan cocok mata kamu dengan pedang ni. Mana kamu tak nampak kebenaran tu. Kita lihat semua benda atas dunia ini apa Allah kehendaki. Allah sebut dalam ayat, "Wa ma tasha'u illa an yasha Allah." Tidaklah kamu berkehendak melainkan kerana itu kehendak Allah. Ya, kita kehendak ni jodoh kita. Kita kehendak. Tapi kalau Allah tak berkehendak, tak jadi jodoh kita. Kita berkehendak nak dapat benda tu, benda ni. Kalau Allah tidak berkehendak, kita tak dapat. Bila Allah berkehendak, ya kita dapat. Maka ini masyiatullah. Supaya kita ni sentiasa rasa kita lemah di hadapan kekuasaan Allah. Dan tawaduk di bawah kekuasaan Allah. Dan tunduk patuh pada seluruh perintah Allah. Dah tahu macam tu Allah yang tentukan, maka jangan lawan perintah Allah. Supaya Allah sentiasa menghendaki yang baik-baik untuk kita. Sehingga Allah menghendaki kita biar mati dalam keadaan yang baik. Tapi kita ni atas asas kepahaman tadi, menjadikan kita hati-hati sungguh dengan kehidupan ini. Jangan lawan Tuhan. Jangan sangka buruk pada Allah. Jangan lupa beribadat padanya. Kalau kita tahu Allah berkehendak. Kemudian sesudah menyebut tentang 6 golongan, dan Allah menyebut tentang Allah akan menghukum mereka siapa yang benar. Kemudian Allah menyatakan semua makhluk Allah atas muka bumi ini sujud, tunduk kepada Allah SWT. Semua. Yang tak tunduk cuma iblis dan para tenteranya. Sebab itu syaitan bila kita tengok kita sujud, khususnya bila baca ayat sajdah kita sujud, maka syaitan menangis. Bukan setiap kali kita semayang, syaitan menangis. Sebab kita sujud. Dalam hadis, Nabi kata apa? Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, i'tazala asy-syaitanu yabki, yaqulu ya wailahu, umira ibnu Adam bis-sujud fasajada. Falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu falyanna. Bila mana anak Adam membaca ayat sajdah. Ini ayat yang kita baca malam ini, itu ayat ke-18 ni ayat sajdah. Dia ada 14 tempat ayat sajdah. Ada riwayat menyebut 15 tempat. Itu ayat innallaha yaf'alu ma yasha, maka sunat kita sujud. Ustaz, ada orang kata kalau kita tak sujud kita ganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh tak? Ya, itu antara ijtihad ulama. Tak ada hadis yang menyebut tentang ganti sujud tadi dengan zikir. Tapi para ulama berijtihad supaya kita juga mendapat kelebihan. Kalau kita tak nak sujud, maka kita gantikan ruang tadi dengan zikir. Dan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah antara zikir yang mulia yang disebut sebagai wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dan suratul Kahfi Allah menyebut, dan baqiyatus salihat yang kekal abadi lagi baik. Yang disebut baqiyat ini ialah zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab itu setengah ulama menyatakan sunat digantikan dengan zikir tadi. Itu ijtihad ulama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik, dalam ayat sujud sajdah ini, kita ada dua pilihan, nak sujud atau tak nak sujud. Dan kedua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Pada waktu kita nak sujud, sujudlah. Di tengah-tengah nak kuliah, nak sujud, wara pula kita. Apalah sujud. Macam-macam tak pernah sabar pula. Ya, kalau buat taklah kita kata salah. Tapi kita katakan Nabi SAW, ada waktu-waktu Nabi baca ayat-ayat sajdah, Nabi tak sujud. Dan para sahabat tak sujud. Ada waktu Nabi sujud. Dia lihat keadaan dan waktu dia. Maka bila anak Adam baca ayat sajdah, dia sujud, maka syaitan akan menjauhkan diri daripada anak Adam tadi sambil menangis. Syaitan pun lari macam mengajuk ni, lari, nangis. Lalu berkata, ya wailahu, aduhai celakanya. Anak Adam diperintahkan sujud, dia sujud. Sedangkan aku diperintahkan sujud, aku engkar, aku enggan. Maka bagi anak Adam itu syurga, bagiku neraka. Syaitan nangis juga, nangis. Tapi nangis dia bukan nangis menyesal. Dia bukan nangis menyesal. Nangis dia ialah nangis kecewa. Nangis kecewa lain, nangis menyesal lain. Orang menangis menyesal, dia akan jadi lebih baik. Orang menangis kecewa kerana tak dapat apa yang dia nak. Atau kerana orang yang didengkinya dapat lebih pada dia. Dia pun kecewa. Dia berjaya, saya gagal, nangis. Itu bukan nangis penyesalan, nangis kecewa. Ini air mata setan. Sentiasa menangis kecewa. Sebab tu kita dalam hidup, jangan menangis kecewa. Biar menangis kerana taubat. Biar menangis kerana menyesal. Air mata ni mahal. Bila mahal, jangan tumpah ikut sel kita. Sebagaimana darah kita ni mahal.
Jangan suka-suka nak tumpahkan darah mana-mana tempat. Ambil cocok nak buang sikit darah banyak. Jangan suka-suka buang darah macam tu kan mati kan. Yang senilai dengan darah itu ialah air mata. Bahkan air mata ni lebih mahal pada darah. Sebab tu jangan keluar air mata ni senang-senang. Sebab suami tak beli tom yam menangis. Allah senangnya air mata awak. Murah no air mata awak. Sebab suami balik lambat nangis. Apa abang balik lambat? Abang dah tak sayang saya pun. Nangis. Ni jenis air mata murah tak ada nilai. Ni rugi kita. Orang lelaki pun samalah. Jangan cepat sangat nak nangis tu. Simpan tangisan tadi untuk takutkan Allah. Gunakan untuk takutkan malu kita tuan-tuan. Dalam hal dunia duk menangis. Tersak-sak. Akhirat tak menangis apa pun. Fikir bak kubur tak menangis. Fikir nanti kita bersendirian tanpa suami, tanpa anak-anak tak menangis. Fikir tentang kita dihisap dengan tanggungjawab kita tak nak nangis. Tapi hal kecil-kecil. Suami tak SMS satu saya nangis. Allah. Suami tak telefon tu nangis. Anak tak balik kampung nangis. Semua nak nangis belaka. Ustaz kuliah panjang sangat boleh nangis. Panjang Ustaz. Nangis dia. Nangis belaka. Tentang air mata ni, biar kita tahu nilai dia. Orang bertakwa dia tahu nilai air mata. Dia tahu bila dia nak menangis. Dia tahu dalam hal dunia, dia malu untuk menangis. Kerana Allah akan hisap tangisan tu. Kata Allah akan hisap senyuman kita. Demikian juga Allah akan hisap ketawa kita. Allah hisap air mata kita. Dan saya dah kata benda paling mahal dalam badan kita ni air mata. Sebab air mata akan menterjemahkan siapa kita. Orang kuat ke, orang gagah. Orang yang hati lembut ke, orang hati kasar ke. Daripada air mata. Bila Rasulullah menangis dengan kematian cucunya. Maka ada sahabat tengok, ya Rasulullah, nangis. Nabi kata, aku tidak mampu untuk menyekat. Kalau Allah tidak mau memberi perasaan rahmat ini pada kamu. Sebab menangis bila melihat musibah itu tanda rahmat. Tanda kita ada jiwa penyayang. Kalau tengok orang kena musibah buat dek je, maknanya kita hati keras. Nabi SAW bila tengok cucunya meninggal, dia nangis. Tanda rahmat. Dia panggil riqqah, kelembutan hati. Cuma saya katakan kita perlulah tahu bila air mata ni perlu ditumpahkan. Biar air mata ni lebih banyak, kita tumpahkan kerana takutkan Allah. Berbandingkan hal-hal duniawi kita. Berbanding hal-hal keduniaan kita. Hal-hal yang berkait dengan harta benda. Sebab ustaz dia ambil pesaka banyak, saat tu nak nangis ni. Kecewa saya boleh sikit. Kecewa saya sebab interview tak lulus kerja. Nangis ni. 3 hari dah nangis ustaz. Interview kerja tak dapat. Tak payah dah nangis macam gitu. Rugi kita. Rugi air mata yang kita tak tumpahkan pada tempat betul. Artinya air mata ni orang hebat dia kawal. Dia kontrol. Orang yang tak hebat ni dia bocor macam tu macam kencing keluar. Dia bocor. Jadi besen kalau orang kampung sebut besen. Maksudnya keluar tanpa boleh dikawal. Kita ada waktu, kita boleh kawal. Ini patut nangis maka kita nangis. Kalau tak boleh nangis pun kita paksa menangis. Yang Nabi sebut kalau kamu tak boleh nangis, kamu kena paksa diri kamu nangis. Pada perkara yang berkait dengan akhirat. Macam kita baca semalam, pagi lepas dia dibacakan ayat pertama dan kedua surah Al-Hash. Para sahabat menangis sampai pagi. Mengenangkan dahsyatnya hari kiamat. Sehingga bayi gugur, anak dan kapang jatuh, manusia dalam keadaan hanyut dan mabuk. Dek gempa goyangan yang begitu kuat. Lalu sahabat menangis. Sampai esok menangis. Memikirkan hal tersebut. Maka ini air mata mereka dengan air mata kita. Maka compare, bandingkan air mata kita yang pernah kita tumpahkan dengan air mata mereka yang mereka tumpahkan. Lepas tu baca kisah-kisah tangisan para salafus soleh. Baca kisah tangisan para ulama. Baca tangisan orang-orang yang bertakwa. Kerana ia akan menembukkan hati kita. Sehingga kita tahu bila kita nak menangis. Kemudian kata Allah, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbih. Ini 2 kelompok yang terus bertelagah fi rabbihim pada urusan ketuhanan mereka. Maka Allah menyebut tentang 2 kelompok ini terus bertelagah tentang agama Allah. Ayat ini, kata ulama, diturunkan dalam peperangan Badar. Di mana orang Islam berperang secara mubarazah. Mubarazah ni lawan seorang sama seorang. Keluar Hamzah, cabar musyrikin Mekah. Bila musyrikin Mekah cabar, Hamzah pun keluar. Kemudian diikuti dengan Ubaidah keluar. Kemudian diikuti oleh Ali di kalangan orang Islam. Orang kafir pula ialah Utbah, Syaibah dan Walid.
Dia dah jadi satu tradisi perang, mereka akan cabar seorang sama seorang untuk kita kata jatuhkan dia punya psikologi dia. Jatuhkan dia punya, kita katakan motivasi dia. Maka ni pemimpin kafir keluar namanya Utbah, cabar. Keluar pahlawan kamu hebat. Maka Hamzah pun keluar, hancur dia mati. Maka keluar pula Syaibah. Keluar maka datang Ubaidah untuk lawan dia. Ubaidah tak boleh menang, bahkan Ubaidah tercedera. Keluar pula Walid, keluar Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali bunuh Al-Walid dan bunuh Syaibah sekali bersama dengan Hamzah. Maka 3 lawan 3. Yang berkesudahan orang Islam menang secara moral. Maka turun ayat ini yang Allah Ta'ala sebut, hadani khasman, ini 2 kelompok yang bertelagak, yang berperang. Fi rabbihim, semuanya kerana Tuhan mereka. Yang ini kerana Tuhan, atas nama Tuhan juga tapi sesak berhala. Yang ini atas nama agama yang sebenar. Lalu kata Allah, falladzina kafar, orang-orang yang kafir itu, yang juga cuba pertahankan Tuhan dengan cara versi dia, cara kafir. Falladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, qutti'at lahum thiyabun min nar, dipakaikan kepadanya pakaian daripada neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim, dicurahkan atas kepalanya dengan air yang menggelegak sehingga dia tembus sampai ke usus, lalu memecahkan usus, lalu tembus sampai ke hujung jari. Allah Ta'ala sebut, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, lalu menghancurkan apa yang ada dalam perutnya, yakni usus-ususnya habis pecah, wal julud, kulitnya terbakar semua. Dia orang kafir, didirikan akhirat kelak, lalu dicurahkan dengan air panas menggelegak. Ini sampai dia panggil berlubang jum-jumah, berlubang dia punya tempurung kepala. Lalu jatuh, mengalir masuk ke dalam perut, hancurkan usus dia. Dan terus turun ke kaki dan membakar seluruh kulit dia. Kita tahu gambaran. Kita kalau curah air panas atas tangan cukup dah. Sakit dah. Ini yang menggelegak daripada api neraka, curah atas kepala, tembus tempurung, pergi ke usus, pecah usus, sampai ke hujung kaki, lalu terbakarlah semua kulit-kulitnya. Walau maqami min hadid, dan mereka dipukul pula dengan tukur-tukur besi. Tukur besi ni kalau jatuh atas muka bumi tak ada orang boleh angkat dia. Dia besar, dia berat dia. Ni bukan tukur yang filem apa benda tu, bukan. Ini tukur daripada neraka. Maqamik dia panggil. Pemukul-pemukul daripada besi api neraka. Diriwayatkan tentang pemukul ini, bila Allah Ta'ala menceritakan, diriwayatkan Rasulullah bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Sa'id Al-Khudri, "Law anna maqmi'an min hadidin wudi'a fil ard fastama'a lahu thaqalan ma aqamuhu min al-ard." Kalaulah tukur neraka ni jatuh ke dunia, lalu berkumpul seluruh manusia untuk angkat tukur ni, maka tidak mampu mereka mengangkatnya. Bayangkan gagah mana malaikat tu. Bayangkan besar mana tukur tu, berat mana tukur tu, hentak atas kepala. Disebut dalam hadis yang lain, "Lau duribal jabal bimiqma'in min hadid la tafattat summa 'ada kama kan walau anna dalwa min ghassaqi yukhraqu fid dunya la antana ahla dunya." Kata Rasulullah, kalau tukur tadi dihentak pada gunung, hancur lebur gunung. Ikan pada orang. Tukur tu kalau hentak atas gunung, hancur lebur. Kemudian dikembali semula asal dan dipukul pula. Azabnya. Dan kalau sekiranya cairan daripada tubuh ahli neraka itu jatuh ke dunia, nescaya busuk satu dunia. Mereka dibakar sehingga meleleh. Meleleh kan bila bakar, meleleh cairan ini kalau jatuh atas dunia sedikit, busuk dunia. Kata apa nilai dunia kalau dah busuk? Maka ini gambaran. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin, setiap kali mereka cuba keluar daripada neraka jahanam disebabkan kesedihan mereka di azab yang dahsyat, maka dikembalikan mereka. Dikatakan rasakan azab yang membakar ini. Kata Fudail bin Iyad, "Wallahi ma tama'u fil khuruj, innal arjula lamuqayyadah wa innal aida lamuwaththaqah walakin yarfa'uhum lahabuha wa tarudduhum maqami'uha." Kata Fudail, demi Allah mereka tak akan mampu keluar. Tapi gambaran ayat ni maksudnya, kaki-kaki ahli neraka diikat,
tangan-tangan mereka juga dia belenggu. Api neraka, julangan api neraka mengangkat mereka seperti nak keluar. Bukan maksud mereka nak keluar. Tapi julangan api neraka tadi, lantung mereka ke atas, umpama air menggelegak yang keluar daripada puyuk tadi, lantung mereka ke atas, maka tiba-tiba malaikat yang pegang tukur tu hantar jatuh bawah balik. Pegang melantung atas ni, kerana kepanasan api neraka, diangkat oleh, dia panggil lahap. Lahap ni, kita kata puncak api tadi. Angkat, terangkat tinggi, dia panas tadi, maka malaikat tunggu tukur, ketuk bawah, jatuh. Angkat, ketuk, jatuh. Demikian keadaan ahli neraka. Nak keluar tak boleh. Kemudian kata Allah, Inna Allah, lepas cerita tentang bagaimana ahli neraka tadi, wadhuku azab al-hariq, rasakan azab membakar yang sebenar. Ini terbakar sebenar. Pakaian mereka daripada api neraka, lepas tu tuang pula air daripada api neraka, kemudian dijulang oleh lahap api neraka, kemudian dihentak dengan tukur api neraka. Tuan-tuan, apa nilai kekayaan mereka ada kat dunia? Apa nilai semua kemewahan mereka ada? Apa nilai semua jawatan yang mereka pungut dan gelaran yang mereka kutip? Sebab itu mahanya iman. Kerana itu kita bersyukur kita ada iman. Tetapi jangan kata neraka. Ini segala nikmat dunia ni yang kita dapat. Bila tua pun dah tak ada nilai. Jangan kata bila masuk neraka. Kita kalau tua-tua nilainya apa? Pakaian yang ada pangkat jeneral ni, berkuping-kuping ni. Tak ada nilai. Kita kalau dah tua, tuan-tuan, kereta 3-40 buah tak ada nilai dah. Yang laku last kali, kereta tolak je. Kursi tolak je, tu laku. Padahal selama ni kaya. Ya, kita jumpa orang yang tokai kereta. Banyak kereta dia. Tapi dia last kali duduk atas kursi roda. Itu dia kenderaan akhir dia sebelum naik van jenazah. Tetapi kat dunia pun kita dah tahu nikmat dunia tak ke mana. Ini kan pula bila seorang masuk neraka, apa nilai semua tu? Betul, orang yang tak nampak nikmat Islam dalam dirinya, nikmat iman dalam dirinya, maka mereka benar-benar jahil terhadap kemuliaan ini. Terus kita terpesona dengan nikmat orang kafir, naknya jadi macam orang kafir. Naknya nikmat macam tu, nikmat macam ni. Tetapi kalau kita nak dengan cara acuan kita tak apa. Halal. Acuan kita. Perintah Allah. Tujuan kita jelas. Kalau kita dah ikut acuan dia, nak jadi kaya ikut acuan dia, kafir, maka apa kemuliaan kita dapat? Apa keseronokan yang kita dapat? Bila Allah menyebut golongan kafir dan juga azab, Allah sebut golongan orang beriman dan juga rahmat serta nikmat. Inna Allah, sesungguhnya Allah, yudkhilul ladzina amanu, akan memasukkan orang beriman. Wa amilus solihat, dalam keadaan mereka melakukan amal soleh. Maknanya dakwa iman je tak cukup, dia mesti ada amal soleh. Makin tinggi iman seseorang, makin berterusan dia melakukan amal soleh, makin bertambah dia buat amal soleh. Kita boleh kenal orang tu iman kuat, yang iman sifatnya bertambah dan kuat, dengan menilai kebaikan dan amal soleh. Kalau makin tua makin teruk. Kalau dulu cemburu, bila tua lagi cemburu. Makin teruk. Ni iman turun ni. Makin tua makin cemburu ni. Makin tak tentuan ni. Kalau dulu pemarah makin tua, makin pemarah. Ini masalah ni. Kalau dulu kedekut juga sikit, makin tua lagi kedekut. Ini iman menurun. Tentu kita kena pastikan prestasi umur kita biar teli dengan amal soleh kita. Kita ni makin ke depan ke akhirat, makin nak dekat dengan lubang kubur. Maka pastikan amal soleh kita makin meningkat. Kalau tak meningkat, istiqamah. Benda-benda buruk, belajarlah buang. Marah, belajar buang. Cemburu, belajar buang. Dengki, belajar buang. Kedekut, belajar buang. Suka tidur dalam kuliah, belajar buang. Ini semua tak teli dengan umur kita. Yang patut kita banyakkan amal soleh. Dia benda ni kita belajar buang. Jangan tak pernah belajar. Dia belajar tapi nak buang benda negatif tak belajar. Ustaz belajar, Ustaz, saya tak pernah miss kalau Ustaz. Yelah, tapi perangai sama tidur je kerja. Buanglah benda-benda negatif, buang. Belajar buang. Dah tua dah kita, tuan-tuan. Bayang malaikat maut depan kita, sebelah kita. Nak tidur. Tak tidur kita. Biar kita belajar buang. Jangan duk biar macam di bawah arus. Saya Ustaz ikut arus. Ikut arus. Melawak, belajarlah melawak. Kita makin tua ni. Biar bangun pagi kita makin awal. Biar qiyamul lail kita makin seronok. Biar Quran kita makin banyak. Umur ke arah menuju ke kubur. Takkan kita tak nak jadi orang cerdik sikit? Tak nak jadi cerdik banyak pun tak apalah. Cerdik sikit lah. Dengan umur kita yang tak berapa hari lagi. Dengan segala nikmat dunia dah terpisah dari kita. Takkanlah kita nak pisahkan pula nikmat akhirat.
yang dijanjikan oleh Allah pada kita. Maka orang beriman kena tengok amal soleh mereka. Jannatin tajri, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna, dan diberi hiasan padanya. Tahliyah. Dalam syurga, min asawira, diberikan pakai gelang-gelang, min zahabin wa lu'lu'a, daripada emas dan daripada lu'lu'. Apa itu lu'lu'? Mutiara. Ahli syurga semua pakai gelang. Emas, mutiara. Laki perempuan semua pakai. Melainkan yang memakainya di dunia. Siapa yang pakai emas di dunia? Yang dilarang oleh Allah. Memakai sutera di dunia. Yang dilarang oleh Allah. Pada jantina tertentulah. Maka dalam syurga, kalau dia masuk syurga, dia tak boleh pakai. Berdasarkan hadis yang sahih. Melainkan kalau dia taubat. Ada beberapa nikmat diharamkan pada orang yang masuk syurga. Walau dia masuk syurga. Emas kalau dipakai di dunia. Bagi lelaki. Perempuan taklah. Perempuan digembira banyak emas dalam tu. Laki yang kat dunia ni kata-kata pakai emas. Melamar konon nak tunjuk kaya. Macam mana nak tunjuk kaya ni? Tunjuk kereta sebab kena parking kat luar. Kalau boleh kereta tu nak sangkut kat leher. Biar nampak kaya. Tapi tak boleh. Maka dia pun sangkut emas. Nak tunjuk kaya. Jang emas. Semua emas ni. Nak tunjuk dia kaya. Dia pakai di dunia dan dia mati. Kalaupun dia masuk syurga, dia tak akan pakai lagi dalam syurga. Melainkan kalau dia bertaubat sebelum mati. Kalau dia taubat, baru dapat. Maka dalam syurga nanti dikenali orang yang dulu di dunia pakai emas. Sebab dia tak boleh pakai emas. Yang minum arak di dunia. Dan mati dalam keadaan minum arak. Kalaupun dia masuk syurga, dia tak boleh minum arak dalam syurga. Melainkan dia bertaubat. Maka dia boleh. Ini berdasarkan hadis. Yang memakai sutera di dunia. Kalangan lelaki, bukan perempuan. Perempuan dia benarkan pakai sutera. Mereka yang tak ada duit, maka tak boleh pakai sutera. Sebab tak ada duit. Yang lelaki pakai sutera, hukumnya haram. Kalau dia pakai, dia tak boleh pakai dalam syurga. Melainkan kalau dia bertaubat di dunia. Dia dah pakai sutera, dia sah. Sebab dia nak tunjuk kaya, pakai sutera lah. Akhirnya sah, rupanya haram, tak tahu pula Ustaz. Dia pun taubat, dia boleh pakai balik. Kalau dia tak taubat, dia masuk syurga tanpa memakai sutera. Dia tak boleh pakai sutera. Pakailah baju lain. Tapi dikenali dia. Sebab itu ahli syurga. Si ahli syurga, waktu dilihat mereka dikenali apakah amalan mereka di dunia. Si ahli syurga ni, waktu mereka masuk pintu pun dah dikenali pintu. Ni masuk pintu taubat, ini masuk pintu sedekah, ini masuk pintu solat, ini masuk pintu jihad, ini masuk pintu rayyan, ini masuk pintu. Dikenali siapa mereka di dunia. Dan sebahagian mereka masuk semua pintu. Semua pintu. Sebagaimana Rasul sebut tentang wakaf. Kamu akan masuk syurga daripada 8 pintu tu sekali. Mana-mana pintu. Maka itu kelebihan. Jadi, jangan pakai benda yang Allah larang tu kat dunia. Supaya kita dapat memakainya dalam syurga kelak. Kan Ustaz, syurga kan boleh belaka. Kenapa pula tak boleh? Sebab di sana ada dalil yang tak boleh. Ini bagi orang tak taubat. Kalau dia asal minum arak, kemudian dia taubat pada Allah sebelum mati, maka dia minum arak juga dalam syurga. Orang dulu pakai sutera atau pakai emas, lalu dia bertaubat pada Allah. Maka dia akan dapat semua nikmat. Kalau tidak, maka dia tak akan pakai berdasarkan hadis Nabi SAW. Kita baca sikit hadis ni. Hari ni orang tak kata saya cakap. Kata Nabi SAW. Man labisal harir fid dunya, lam yalbashu fil akhirah, wa in dakhala jannah, labisahu al jannah, wa lam yalbashu huwa. Kata Nabi SAW, siapa yang memakai sutera di dunia, maka dia tak akan memakainya di hari akhirat kelak. Walaupun dia masuk syurga, dipakai oleh ahli syurga, tapi dia tak akan pakai, kata Rasul. Dia tak akan pakai. Dan demikian juga yang minum arak. Man syaribal kham walam yatu. Siapa yang minum arak dan tak taubat, maka bila dia masuk syurga, dia tak boleh minum arak. Dan demikian juga orang yang menggunakan emas dan perak. Kita tahu emas dan perak ada keadaan, ada hukum khas untuk wanita. Emas boleh dipakai oleh wanita. Haram bagi lelaki. Ada hukum dua-dua sama. Lelaki dan perempuan tidak boleh menggunakan emas untuk perkakas, sudu, pinggang, apa benda pun perkakas. Itu haram lelaki dan perempuan. Kalau ada orang kaya-kaya, dia buat box kotak, letak barang berharga daripada emas, maka dia juga diharamkan emas dari akhirat. Sebab benda tu diharamkan lelaki dan perempuan. Perempuan boleh pakai emas, tapi dia bukan bermakna dia boleh makan nasi atas pinggan emas. Tak boleh. Haram menggunakan bekal-bekal daripada emas.
Pakai emas tak apa. Kalau sekiranya dia buat emas tu macam pinggan tapi dipakai kat lengan tak apa. Sebab dia pakai. Bila nak makan dia pun letak kat tangan dia makan tu. Dia kedarah macam tu. Tak apalah. Sebab itu perhiasan dia. Kita cerita buat pinggang sing, buat kuyuk emas, buat kaya sangat. Haram dia memakannya dalam, dia menggunakan dalam syurga. Maka ini amaran, peringatan. Supaya apa pun dosa kita, tuan-tuan biar taubat. Apa pun dosa kita bertaubatlah pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.